Hai guys, Assalamualaikum. Korang main game tak? Kalau korang main game, hari ni Acap ada berita baik untuk korang. Baru-baru ni Genshin Impact dah pun keluarkan version 3.1 tau. Takkan tak tahu Genshin Impact tu apa. Okey, tapi tak apalah. Acap bagi tahu korang Genshin Impact ni adalah open world game style anime lah, yang mana korang boleh feel sendiri. Korang boleh jelajah sendiri, experience sendiri dekat dalam dunia ajaib dia. Nama dia Teyvat. Dalam game Genshin Impact ni juga korang boleh pilih ada 50 karakter tau, lebih sebenarnya, and korang boleh menggunakan elemental combat system untuk melawan musuh dan untuk teroka 7 wilayah Teyvat tadi. Alright, selain itu korang pun boleh buat team sebenarnya. Korang boleh ajak kawan, family untuk sama-sama merasai pengalaman yang lebih best. And yang paling best sekali, of course, korang akan dapat lebih banyak ganjaran. And dalam version 3.1 ni, ada beberapa watak baru diperkenalkan lah. Biasalah update version kan. Antaranya Shino, Nilu dan juga Candace. Yang mana main game ni dia orang tahulah karakter baru ni. So exciting Dalam version ni juga ada banyak lagi weapon baru, kawasan baru, domain baru, quest baru, and macam-macam lah yang baru-baru lagi kat dalam ni. Yang paling best sekali, korang akan terus dapat 10 free push dalam Path of Gleaming Jade masa korang login version 3.1 nanti tau. Login dia terus dapat, jangan risau. Dan untuk bonus tambah nilai awal pula akan di reset selepas version korang update. Jangan risau, dia tak hilang pun. So apa tunggu lagi, cepat-cepat pergi download. Yang mana download, cepat-cepat update Genshin Impact korang sekarang. Korang boleh je klik link dekat description yang Acap bagi, ataupun terus scan QR code yang tertera dekat screen korang sekarang. Let's go. Okay guys, untuk kes minggu ni kita go through sekarang. Kita tak nak sembang-sembang banyak lah. Kita terus pergi ke biodata suspek. Macam Acap cakap tadi lah, kes ni melibatkan rakan dan sebagainya. Tu sekejap lagi kita akan cerita. Kita go through dulu siapakah yang terlibat. Okay, right. Nama suspek ni adalah Muhammad Awari Ahmad dan berusia 22 tahun ketika kejadian ini berlaku, dan dia juga merupakan seorang bekas pekerja di sebuah kilang papan, dan pada waktu kejadian ini berlaku dia merupakan seorang penganggur. Tak tahulah apa sebab dia berhenti ke, diberhentikan ke, waimah ke, kita orang tak tahulah. Cuma yang apa yang kita orang dapat, dia ni juga tinggal di Kampung Tanah Putih, Gua Musang, Kelantan. So kita nak go through. Kita start dulu dengan kronologi kejadian. Itu tadi dia punya biodata lah. Sikit je, tak banyak. So nama dia Awari, duduk kat Kelantan. Okay guys, so kita tak nak cerita panjang-panjang juga. Kita nak terus ke kronologi kejadian pada malam tersebut. Okay, sebelum tu Acap nak beritahu korang lah, yang Awari ni, suspek ni, dia juga merupakan rakan kepada Muhammad Azrul Ishak yang berusia 30 tahun, yang merupakan juga seorang anggota polis bantuan di Ibu Pejabat Polis Daerah Gua Musang. Mereka ni berkawan agak, Acap boleh kata rapat lah, sebab suspek ni dikatakan juga sering ke rumah rakannya yang berada di Kampung Batu Papan, Gua Musang. And then dia dah tahu dah yang kawan dia ni akan bekerja di waktu bila dan tiada di rumah pada waktu sekian lah. So tak tahu macam mana cerita dia, awal dia macam mana. Tapi pada tanggal 1 Mac 2015, Awari dikatakan telah pun merancang untuk merompak rumah rakannya sendiri kerana dia mengetahui bahawa pada malam tersebut Azrul bertugas dan akan meninggalkan isterinya Yasmin Fauzi bersama dengan 3 orang anaknya juga. So dia dah tahulah yang si Azrul ni tak akan balik dalam sekian-sekian waktu juga. Sebab kan aku cakap tadi kan, dia selalu pergi rumah orang ni. So dia dah kaji semua benda lah. Alright, so pada sekitar 12.30 malam, Awari dikatakan telah pun memecah masuk ke rumah Azrul melalui pintu dapur. Waktu tu dia datang dengan membawa sebatang kayu. Tapi sampai je dekat rumah si Azrul ni, kayu yang dibawa tu dia tinggalkan dekat luar. Sebab masa dia nak on the way masuk tu, dia terlihat ada sebilah parang milik Azrul lah dekat rumah dia lah, di bahagian dapur
rumah Azrul. So tak fikir panjang, tak fikir apa, Awari pun baling dia punya kayu kat luar. Dia terus mengambil parang tersebut dan terus menyelongkar rumah Azrul pada waktu itu. Tapi waktu dia tengah selongkar, dia tengok asal benda semua tak ada apa ni takkan dia nak bawa keluar TV kan, dia seorang je masuk rumah tu. Waktu tu dia kata barang-barang berharga dia gagal nak temui lah di beberapa ruang rumah si Azrul ni. Lalu dia pun terus pergi ke arah sebuah bilik. Waktu tu dia kata bilik tu berkunci jugalah, bukan berkunci, dia pintu dia tertutup kan. And then bila dia buka, dia tengok bilik tu dekat dalam tu ada isteri si Azrul ni, which is Yasmin tu, bersama dengan anak-anaknya yang sedang tidur. Dia senyap-senyap masuk bilik orang tu, and then dia selongkar lah. Dia nak cari duit, tak silap cari duit dengan barang-barang berharga lah dekat area di situ kan. And bila dia tengah selongkar nak jadikan cerita, isteri kepada Azrul tadi, which is Yasmin, tersedar daripada tidurnya. So bila dah tersedar, and then mungkin dia pergi tegur lah kot mamak yang ada kat dalam rumah tu. And dalam keadaan takut dan terkejut, si Awari ni tiba-tiba guys terlibas parang yang ada dekat tangannya sehingga terkena pada bahagian leher Yasmin. Waktu tu Yasmin memang tak boleh nak cakap apa lah guys. Bila dah kena parang kat sini kan, berdarah-darah lah, memancut-mancut lah. Terbaring lah si Yasmin tu dekat situ kerana yalah darah macam Acah cakap tadi lah. Tapi waktu tu juga guys, dikatakan si Yasmin ni juga ada melakukan usaha untuk mempertahankan diri dia dan juga anak-anak dia pada waktu tersebut. Alright. So pada keadaan tegang macam tu, membuatkan si Awari ni dia hilang kontrol lah. Dia hilang kontrol, dia dah melawan dengan Yasmin ni. Apa dia buat guys? Dia rogol pula si Yasmin ni. Dalam keadaan darah yang membuak-buak keluar dekat leher dia, dia rogol lah isteri si Azrul ni. Geram. Bukan itu saja guys, ketika itu dikatakan anak sulung mangsa yang berusia 5 tahun yang juga berada di dalam bilik tersebut turut menyaksikan yang ibunya sedang dirogol dalam keadaan yang berlumuran darah oleh si Awari ni. Alright. So lepas si Awari ni dah settle, dia dah habis rogol si Yasmin ni, dia mengambil wang yang bernilai RM200 di dalam beg duit mangsa dan beberapa barang yang lain dan terus meninggalkan rumah tersebut. So dalam keadaan macam tu, si Yasmin ni dalam keadaan lemah, cedera parah, dia keluar guys daripada rumah tu untuk dapatkan bantuan. Yang paling menyayat hati sekali, dia keluar tanpa sehelai pakaian. Dia cuma mengambil selimut yang ada dekat kawasan bilik dia tu untuk dia balut diri dia dan dia terus berjalan keluar sebelum dikatakan pingsan 100 meter dari kawasan rumahnya. Sayat mat kan? Yalah, dia punyalah nak mempertahankan anak dia nak buat laporan dan sebagainya kan. Alright. So pada sekitar 2:30 pagi, Azrul yang ketika itu sedang bekerja, dia kata waktu tu tiba-tiba dia rasa tak sedap hati, and then dia minta izin dekat pegawai dia untuk pulang ke rumah sekejap. Dia kata waktu tu lah. So dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dia terlihat ada seseorang yang kelihatan terbaring di tepi jalan dengan hanya dibaluti oleh selimut sahaja. So sebab dia kan di polis kan, so dia pun stop lah. Dia stop untuk dia check kenapa orang ni macam ni kan. And bila dia datang kepada arah figura tersebut, dia terperanjat guys, kerana yang terbaring dan diliputi oleh selimut tadi itu merupakan isteri dia sendiri yang dalam keadaan berlumuran darah dan tidak bermaya serta tidak berpakaian. So si Azrul ni waktu tu ialah of course lah, apa je lagi yang dia boleh buat, dia terus bergegas membawa isterinya pulang ke rumah ayah mentuanya yang sangat berdekatan kat situ untuk minta pertolongan. Dan selepas itu mereka terus membawa Yasmin ke hospital Gua Musang, manakala Azrul dikatakan balik ke rumah untuk melihat keadaan anak-anaknya di rumah. And yalah, nak jadi macam mana kan, darah pun dah banyak keluar. And of course lah, bila kita tahu kita kehilangan banyak darah, risiko dia sangat-sangat tinggi lah. Dan akhirnya mangsa Yasmin Fauzi disahkan meninggal dunia oleh pihak hospital pada pukul 6.40 pagi pada hari kejadian selepas mendapatkan rawatan selama 4 jam. Tapi sebelum dia meninggal dunia guys, dia sempat membuat satu dying declaration yang mana dia ada menyebut siapa yang menyamun, menentak dan juga merogol
dia lah waktu tu disebutlah, mungkin sempatlah dia nak sebut nama Awari tu sebelum dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. So kita go to siasatan polis. Okay, pihak polis telah pun membuat tangkapan ke atas suspek iaitu Muhammad Awari Ahmad selepas keluarga Yasmin membuat laporan polis. Dan suspek dikatakan mempunyai rekod jenayah dan sering terlibat dengan pengambilan dadah. Ujian air kencing juga dilakukan ke atas suspek dan didapati suspek positif dadah. Terdapat 2 kesan kelar pada leher mangsa dan beberapa kecederaan lain yang menunjukkan mangsa cuba mengelak ataupun melawan dan ada usaha untuk menyelamatkan dirilah. Antara barang-barang yang dijadikan sebagai bahan bukti adalah telefon bimbit mangsa yang dicuri dan juga beberapa helai wang kertas lah yang diambil daripada beg si mangsa. Tetapi guys, waktu tu polis mengesan bahawa wang tersebut telah pun digunakan untuk membeli 10 botol arak bagi meraihkan kejayaannya merompak rumah Azrul dan merogol isterinya Yasmin. Motif kes ini adalah samun kerana suspek merupakan seorang penganggur dan menyasarkan rumah tersebut kerana suaminya sering tiada di rumah. Okey, so kita go through teruslah apa hukuman yang dilalui si Awari ni. Okey, pada tahun 2018, 31 Januari, suspek dijatuhkan hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Kota Baru selepas didapati bersalah membunuh dan merogol mangsa. Suspek juga dikenakan penjara selama 18 tahun dan 12 kali sebatan bagi kesalahan merogol. So itulah dia guys, kisah yang kita nak ceritakan, kes yang kita nak sampaikan kepada korang. Dadah lah. Dadah kan membau parah. Apa kita lagi nak cakap? Kan? Bila kita dah ambil benda tu, kewarasan kita pun hilang. So kita boleh buat benda yang luar daripada jangkaan. Isteri kawan sendiri tu, kan? Rumah kawan sendiri. Yang bersyukurnya dia tak apa-apakan anak-anak mangsa lah, kan? Itulah guys. Tak payahlah dadah ni. Tak payahlah. Okay guys, sebelum Acap nak habiskan segmen ni, Acap minta kita semualah, awak, saya kan, yang mana menonton video ni, kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa Yasmin. Semoga roh dia dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan para sahabat, insyaAllah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alright, semoga apa yang kita kongsikan ni boleh jadi iktibar kepada semua. Macam Acap cakap tadi, dadah ni bawa padah. Kita tahu buruknya, hebatnya kesan dadah ni sampai boleh menghancurkan seorang modal insan seseorang. Uish, dah macam motivasi kan. Tapi but that is the true. Alright, sedikit clarification. Apa-apa sumber yang kita baca ni, apa-apa sumber yang Acap sampaikan ni adalah daripada sumber-sumber media, sumber-sumber daripada internet, sumber-sumber daripada sumber yang kami kaji 2-3 kali juga sebelum kami hasilkan skrip ni. Andai kata ada tersilap bahasa ataupun terkasar ataupun termanipulasi fakta, Acap harap korang boleh betulkan dekat bahagian komen. Sebab yelah, I'm not keluarga dia, aku bukan orang-orang yang dekat dengan dia orang, but aku share benda ni just untuk pengajaran dan juga info tambahan kepada semua yang kes ini pernah berlaku di negara kita sendiri. Alright, so ada apa-apa boleh komen kat bawah, nanti kita bagi feedback lah untuk video ni. Alright, so I see you when I see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.